Sekian Neo akan tentang pengenalan mengandung anak luar nikah. Kehamilan anak luar nikah remaja adalah salah satu gejala sosial yang patut diberikan perhatian. Kehamilan anak luar nikah merupakan masalah serius yang sangatlah dihadapi oleh masyarakat yang melintasi sepadan. Kehamilan luar nikah sering berlaku dalam negara Malaysia, walau negara lain yang sedang memangkukan juga menghadapi masalah sosial iaitu mengandung anak luar nikah yang dibimbangkan oleh masyarakat. Anak tidak sah taraf adalah anak yang tidak mempunyai hubungan kontrak antara lelaki dan perempuan. Jadi anak yang dilahirkan adalah anak luar nikah. Sekiranya seorang wanita melahirkan anak kandung sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan selepas perkahwinan, ia boleh dianggap sebagai anak luar nikah. Isu kelahiran anak luar nikah semakin ramai dalam kalangan remaja kerana remaja merupakan golongan yang sangat aktif di aspek pergaulan dalam masyarakat. Mereka mudah dipengaruhi oleh rekan sembahyang yang tidak mempunyai didikan moral atau tidak mematuhi agama. Remaja yang berada di keluarga yang bermasalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan remaja mudah terpengaruh daripada rakan sembahyang. Namun begitu, pendidikan seksual yang tidak didedahkan akan menimbulkan rasa ingin tahu dan seterusnya dan ingin mencari jawapan dan mengalami kesenarakan dalam proses mencari jawapan. Kes kehamilan anak luar nikah berlaku kerana remaja Malaysia kurang pengetahuan tentang keselamatan seksual. Kerana kelahiran tidak sah di kalangan remaja berumur antara 13 sampai 19 tahun. Statistik menunjukkan negara yang paling ramai kes anak luar nikah ialah Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Pahang. Pada 2016, terdapat purata sebanyak 1,500 kehamilan remaja setiap bulan dan 50 kes dilaporkan setiap hari. Pada masa kini, gejala seks bebas bagi anak luar nikah dalam kalangan remaja sudah tidak lagi biasa dalam masyarakat. Dianggapkan terdapat 300 kehamilan remaja luar nikah dalam satu bulan, bermakna berlaku 10 kes setiap hari. Hai, saya Damia. Saya akan menerangkan berkaitan faktor-faktor terjadinya mengandung anak luar nikah. Faktor-faktor mengandung anak luar nikah yang pertama ialah pergaulan bebas. Salah satu faktor yang menjerumus kepada pergaulan bebas ialah situasi keluarga yang kurang ceria. Ianya seperti kurangnya perhatian serta kasih sayang daripada ibu bapa boleh menyebabkan remaja tergolong dalam kancah pergaulan bebas. Selain itu, kawasan tempat tinggal juga mampu mempengaruhi remaja seperti kawasan rumah dalam kelompok yang strategik. Seperti di pusat bandar yang membolehkan remaja meneroka tanpa batasan daripada pihak keluarga itu sendiri atau memantau anak-anak sehingga bergaul dengan rakan yang liar. Seterusnya, berkawan dengan rakan yang kurang baik. Hal ini kerana pemilihan rakan sebaya adalah penting bagi membina sosial remaja pada masa kini. Bagi remaja yang tidak mendapat perhatian keluarga, terutamanya ibu dan ayah, akan mencari rakan yang sebaya mereka untuk memenuhi keperluan diri mereka sendiri. Dari sini kita dapat lihat beberapa jenis remaja mengaku terlibat dalam isu ini atas dorongan rakan sebaya dan kebanyakannya terlibat secara terus tanpa tidak sedar dalam pergaulan isu bebas ini. Selain itu, antara punca pengaruh yang terbesar terhadap tingkah laku dan nilai sosial remaja ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Faktor yang kedua pula ialah dari segi masalah keluarga. Salah satunya ialah menyebabkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak menjadi kurang mesra dan ramah antara satu sama lain. Malah mereka telah mengabaikan anak-anak kerana terlalu sibuk. Hingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan ibu bapa akan menjejaskan psikologi anak-anak dan remaja sehingga menyebabkan mereka terjerumus dengan perkara yang tidak bermoral, seperti melakukan sumpah maram sehingga melahirkan anak luar nikah. Selain itu, tekanan daripada keluarga itu sendiri seperti terlalu mengongkong anak-anak menyebabkan mereka terlalu tertekan dan berjauhan dengan ibu bapa. Manakala yang ketiga ialah dari segi pendidikan seksual tidak didedahkan. Hal ini kerana ibu bapa ialah insan yang dipercayai oleh anak-anak mereka dan diharap ibu bapa membuang rasa malu untuk mendidik mengenai pendidikan seks. Pendedahan awal sekaligus mendedahkan mereka pada bahagian anggota badan yang mana boleh disentuh dan yang mana tidak boleh disentuh. Termasuklah ahli keluarga kita sendiri, seperti datuk, ayah, abang dan bapa saudara. Terima kasih. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu punca yang menyebabkan remaja mengandung anak luar nikah.
Pada masa ini, mereka mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dalam penerkaan pembentukan watak dan identiti. Rakan sebaya yang tidak baik suka melakukan aktiviti yang memberi kesan negatif yang akan mengajak golongan remaja melakukan aktiviti di luar agama, moral dan sosial. Contohnya, melawat pusat hiburan penggunaan dada dan pergaulan bebas. Bermula dari pergaulan bebas, boleh membawa kepada kehamilan dan gadis remaja terpaksa membuang anak logika tersebut. Seterusnya, remaja yang tidak ada pendirian diri boleh dipengaruhi oleh rakan sebaya. Remaja-remaja yang ingin mengetahui sebarang benda yang baru, mereka akan belajar melalui penerkaan yang diajak oleh rakan sebaya mereka. Contohnya, rakan sebaya berkongsi pengalaman dalam gejala sosial iaitu pergaulan bebas akan menyebabkan remaja ini mencuba mencari keseronokan. Hal ini demikian remaja yang mempunyai pemikiran tidak matang boleh terjerumus dengan seks bebas yang menyebabkan mengandung anak logika. Percintaan antara remaja kini menyebabkan mereka terpengaruh dengan teman lelaki masing-masing. Remaja sanggup melakukan apa sahaja yang mereka mahu kerana takut ditinggalkan oleh pasangan mereka. Seperti banyak isu, asal-usul kes-kes yang berkembang bagi isu mengandung anak luar nikah adalah disebabkan oleh faktor dalaman. Bermakna individu yang melakukan tingkah laku tersebut menjadi punca asal hamil luar nikah berlaku. Ini kerana mereka tidak dapat memahami keseriusan tindakan yang mereka telah lakukan. Ini menyebabkan mereka terpaksa mempelajari kesan perbuatan mereka dengan cara sukar yang menghasilkan kesan yang akan kekal bersama mereka sepanjang hayat. Orang dewasa muda dan juga remaja paling berminat dalam topik ini. Hal ini kerana mereka ada dalam di golongan kumpulan umur yang masih dalam proses pembelajaran. Otak mereka masih belum berkembang sepenuhnya. Pemikiran mereka lebih kerap dipimpin oleh emosi dan dorongan daripada pemikiran yang tidak rasional. Ini yang membawa kepada keputusan yang akan menghantui mereka. Kesan-kesan mengandung anak luar nikah. Yang pertama ialah kesan kepada remaja. Antara kesannya ialah remaja lebih berkemungkinan berhenti sekolah. Hal ini kerana kekurangan dorongan dan dedikasi untuk menamatkan pendidikan sekolah menengah. Dengan kata lain, wanita muda ini terpaksa menangguhkan sebarang rancangan mereka untuk masa depan anak mereka. Seterusnya, remaja terpaksa menyesuaikan diri, mengubah identiti daripada seorang remaja wanita kepada ibu. Ibu-ibu muda ini melalui pelbagai perubahan fizikal, bermula dari penyesuaian fizikal remaja sehinggalah perlu menyesuaikan diri dengan bentuk badan yang sentiasa berubah semasa mengandung dan sudut tubuh selepas bersalin. Selain itu, remaja juga akan tertekan untuk mendapatkan sokongan daripada bapa kanak-kanak tersebut. Bergantung kepada keadaan, bapa remaja mungkin atau tidak mungkin hadir untuk keseluruhan proses. Sekiranya bapa masih ada, secara amnya, terdapat ketegangan dan rasa tidak puas hati yang ada dalam perhubungan mereka kerana kekurangan sumber kewangan, kekurangan sokongan dan penjagaan anak-anak. Perkara ini selalunya berakhir dengan pasangan berpisah ataupun terlibat dalam keganasan rumah tangga. Seterusnya ialah kesan kepada institusi keluarga. Selain remaja mengandung anak luar nikah, keluarga tersebut juga akan terkesan dengan sikap remaja itu. Antara kesan utama, keluarga akan menghadapi rasa malu apabila berurusan dengan saudara mara dan jiran tetangga yang akan mengakibatkan dengan institusi keluarga berpecah belah dan mungkin boleh memutuskan hubungan kekeluargaan selamanya. Di samping itu, anak luar nikah ini juga berkemungkinan besar hidup dalam kemiskinan kerana ibunya yang dipinggirkan oleh keluarga menyebabkan kekurangan sumber kewangan. Seterusnya, anak luar nikah juga mempunyai masalah sosial. Sebagai contoh, kanak-kanak ini tidak dapat berkawan dengan mudah yang akan membawa kepada perkembangan hubungan yang lemah dan mereka berkemungkinan mengalami gangguan kognitif dan juga terdedah kepada isu tingkah laku. Akhir sekali ialah kesan kepada masyarakat. Remaja yang hamil luar nikah lebih cenderung untuk membuang bayi yang dilahirkan kerana pasangan enggan menerima tanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan tersebut. Ini akan membuatkan Malaysia antara negara yang paling banyak kes pembuangan bayi dan perkara ini amatlah memburukkan nama baik Malaysia. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia, 577 hingga 589 kes
Pembuangan bayi telah direkodkan pada tahun 2014 hingga Jun 2018. Wanita berusia antara 18 tahun hingga 25 tahun paling ramai terbabit dengan kes pembuangan bayi, mewakili 22.91% daripada keseluruhan kes direkodkan. Kebanyakan yang terbabit adalah wanita muda lepasan sekolah yang tidak lagi di bawah pengawasan ibu bapa mereka. Bagi pecahan kes mengikut negeri, Selangor mencatatkan kes pembuangan bayi tertinggi dengan 23.97% daripada keseluruhan kes, diikuti Johor dan Kuala Lumpur masing-masing 11.24% dan 10.86%. Tiga negeri berkenaan dalam senarai teratas kerana dipercayai didorong oleh populasi penduduk tertinggi serta status pusat bandar yang menjadi tumpuan orang ramai bekerja. Antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah hamil luar nikah bermula dengan diri sendiri. Dalam kalangan remaja, antara cara-cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan lebih menyayangi diri sendiri ataupun lebih dikenali sebagai self-love. Remaja perlulah mendalami diri sendiri agar sedar tentang betapa pentingnya harga diri masing-masing. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan keyakinan dalam diri sendiri. Selain itu, caranya ialah dengan menerapkan penjagaan batas antara lelaki dan perempuan. Dengan lebih menyayangi diri sendiri, kita tidak akan sewenang-wenangnya bergaul tanpa mengira batas. Ini juga menunjukkan bahawa ilmu agama ialah sangat penting untuk diterapkan sejak kecil lagi, supaya mereka dapat sedar akan perbuatan mereka dan juga dapat mengingatkan rakan-rakan sekeliling. Okey, kita teruskan pula kepada kementerian. Kementerian juga memainkan peranan yang besar dalam hal ini. Dan salah satunya ialah dengan menerapkan sex education atau dikenali sebagai pendidikan seksual di sekolah. Cara ini dapat mendedahkan tentang perkara-perkara negatif jika melakukan hubungan luar nikah pada usia yang awal. Masyarakat dan ibu bapa perlulah menerima pendidikan ini dengan mata dan hati yang terbuka kerana pada sesetengah orang, hal ini dianggap canggung. Kerajaan juga perlulah menyediakan NGO khas dan yang aktif untuk dalam hal ini. Kerajaan perlu mendesak NGO supaya usaha mereka tidak disia-siakan. NGO juga perlulah mempunyai ahli-ahli yang aktif dan komited dalam menjalankan usaha tersebut kerana NGO ini merupakan organisasi yang tidak mendapatkan keuntungan, maka kerajaan perlulah sedia untuk menampung mereka. Akhir sekali, bahagian yang memainkan peranan yang besar iaitu pihak media. Pada era ini, hampir setiap orang telah didedahkan dengan internet dan media sosial. Kita perlulah menggunakan peluang tersebut dengan sepenuhnya dengan memaparkan video dan post yang berfaedah dan dapat menaikkan kesedaran dalam diri masing-masing. Salah satu cadangan untuk mengurangi masalah ini dengan memuat naik video tentang mengajar tentang keburukan yang mungkin akan terjadi jika melakukan hubungan luar nikah. Pihak media juga boleh memuat naik post ataupun iklan supaya dapat menerapkan kesedaran secara semula jadi dalam diri masing-masing. Pihak media juga boleh mengatakan hari yang spesifik untuk membuatkan hari kesedaran tentang hamilan anak luar nikah ini, di mana mereka boleh memuat naik isu-isu tersebut dan dibincangkan dengan cara yang sihat. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang bagaimana cara untuk mengatasi daripada berlakunya mengandung anak luar nikah daripada pihak ibu bapa. Ibu bapa sepatutnya mengasuh anak-anak dengan didikan agama dan juga seharusnya memantau anak-anak dengan mengambil tahu dengan siapa yang dia akan berkawan dan meluangkan masa bersama di sekolah. Selain itu, ibu bapa juga perlu menjadi tegas dengan supaya anak-anak tidak akan berbuat sewenang-wenangnya, contohnya seperti keluar rumah sehingga larut malam dan tidak akan menghiraukan kita sekiranya ibu bapa itu menegur anak-anak mereka. Kita perlulah menghalang anak-anak daripada melakukan sekecil-kecil kesilapan supaya mereka tidak akan berani untuk berbuat sebesar-besar kesilapan, contohnya seperti mengandung anak luar nikah selepas melakukan berhubungan seks bebas ataupun zina.
Akhir sekali, ibu bapa juga perlu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak supaya dia tidak akan mencari kedua-dua itu daripada orang lain dengan mencari teman lelaki. Walau sesibuk mana pun ibu bapa tersebut dengan kerjaya mereka sepatutnya mengambil sedikit masa untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Contohnya seperti dengan menonton wayang bersama-sama, solat maghrib bersama-sama secara berjemaah dengan anak-anak supaya mereka merasakan mereka mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa tersebut. Keadaan ini dapat mengelakkan daripada anak-anak terjebak dengan masalah sosial, contohnya seperti penyalahgunaan dadah, lumba haram dan juga mengandung anak luar nikah. Okey, yang seterusnya iaitu guru. Guru juga memainkan peranan yang penting kerana remaja juga banyak berkomunikasi dengan guru, terutamanya sekiranya mereka berada di dalam kelas dan juga di sekolah. Guru seharusnya menerapkan nilai-nilai murni dengan menyelit sedikit nasihat dan pengajaran ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tak kira sama ada berada di dalam kelas secara fizikal dan juga secara atas talian. Selain itu, guru juga sepatutnya menganjurkan program-program yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar dan juga boleh menarik minat supaya mereka turut mengikuti program tersebut. Contohnya untuk membina dan membaiki jati diri pelajar supaya mereka menjadi lebih baik dan sekaligus dapat mengisi masa mereka dengan perkara yang berfaedah dan tidak akan mempunyai ruang dan peluang untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah dan seterusnya akan terjebak dengan gejala sosial seperti lumba haram, merokok, melepak dan seterusnya mengandung anak luar nikah. Akhir sekali, guru sewajarnya menegur pelajar yang tidak menjaga batas dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan di sekolah dan juga boleh mendenda mereka yang berbuat demikian supaya mereka tidak akan mengulangi kesilapan itu lagi dan keadaan ini juga akan mengelakkan mereka daripada terjebak dengan masalah sosial mengandung anak luar nikah. Kesimpulannya, berdasarkan artikel yang terdapat bahawa beberapa faktor-faktor yang memberikan impak yang cukup besar terhadap golongan remaja sehingga mempengaruhi tingkah laku dan fikiran seharian remaja. Seterusnya, mengandung anak luar nikah akan memberi kebanyakan kesan daripada pelbagai aspek kepada golongan remaja. Oleh itu, remaja boleh mengatasi isu perhamilan anak luar nikah mengikuti cadangan yang diberikan oleh remaja itu sendiri daripada pihak ibu bapa, pihak guru, pihak kementerian dan juga para media yang akan berkait dengan media massa di Malaysia seperti televisyen, radio dan juga keratan akhbar. Walau bagaimanapun, tujuan artikel ini ialah menghalangkan kes mengandung anak luar nikah daripada pelbagai aspek iaitu kesedaran diri sendiri, ibu bapa, institusi pengajian, media massa dan kementerian. Oleh itu, hasil kajian tersebut boleh menjadikan panduan kepada ibu bapa golongan remaja atau guru-guru dalam usaha bagi mengurangkan golongan remaja melibatkan diri dalam mengandung anak luar nikah.